Kaedah keberintangan geoelektrik merupakan salah satu kaedah geofizik untuk kaji permukaan bawah bumi. Dan almaklumlah, ia melibatkan pengaliran arus elektrik ke dalam permukaan tanah. Tapi, ini je tak cukup ni. Ni mana aku nak dapat jawapan-jawapan untuk persoalan-persoalan aku yang lain ni? Mestilah aku nak tahu. Kaedah keberintangan geoelektrik ini boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang industri, termasuklah dalam bidang kejuruteraan, pembangunan, persekitaran, sumber tenaga dan penerokaan sumber air dan mineral. Kini, terdapat banyak aplikasi kaedah keberintangan geoelektrik, contohnya dalam bidang kejuruteraan serta pembangunan, terutamanya pembangunan di lereng bukit. Ia digunakan untuk menentukan kedalaman kebatuan dasar, penentuan lokasi lubang benam, kestabilan sesuatu cerun dan masalah penghakisan tanah serta pemendapan. Seterusnya, kaedah keberintangan geoelektrik ini digunakan secara meluas dalam penaksiran isu pencemaran. Contohnya, para penyelidik menggunakan kaedah ini untuk mengesan kepulan larut lesap atau dipanggil air larut lesap yang terkumpul di bawah lapisan tanah disebabkan pengumpulan sisa buangan atau sampah. Kemudian, kaedah keberintangan geoelektrik ini sering diguna pakai dalam mengesan bahan dan struktur subpermukaan bumi seperti dalam proses pencarian gua atau alur sungai lama yang terdapat di bawah permukaan bumi. Akhir sekali, kaedah keberintangan geoelektrik ini digunakan untuk misi pencarian sumber mineral, air, lokasi aquifer dan kini sumber potensi tenaga geoterma. Kaedah keberintangan ini membantu dalam proses pemetaan jasad besi dan korok. Ia juga dapat mengenal pasti struktur seperti fisa, sesar dan juga batang lombong untuk misi pencarian sumber alam ini. Semasa kerja lapangan, terdapat beberapa susunan elektrod yang dapat digunakan. Bagi protokol Werner, peka terhadap perubahan secara mendatar dan untuk mengenal pasti kedalaman secara satu dimensi, di mana geometric vector ada bersamaan K/2 pi A dan A adalah jarak elektrod yang konstan. Bagi Werner Schlumberger, peka terhadap perubahan secara menegak dan memberi resolusi yang menegak. Jarak antara kontur bersamaan NA, A dan NA dan geometric vector bersamaan K equal to pi NA n+1 dan n+2. Bagi protokol multiple gradient, merupakan protokol yang serupa dengan array Schlumberger. Perbezaannya adalah susunan Schlumberger hanya mencatat center receiver C1 dan C2, manakala multiple gradient mencatat P1, P2 dengan jarak NA dan MA. Bagi dipole dan dipole, taburan data yang padat juga untuk kawasan yang besar tetapi cukup sensitif terhadap pelbagai kedalaman. Geometric vector bersamaan dengan pi NA, n+1, n+2 dan n+3, di mana C2 dan C1 berada di bahagian kiri dan P1, P2 berada di bahagian kanan. Protokol dipole untuk mengetahui keberintangan untuk kedalaman yang lebih mendalam.
di mana geometric factornya ialah K bersamaan 2 pi NA dan N plus 1, N plus 2. Penggunaan pole dipole adalah bagi resolusi yang mendatar, di mana geometric factor adalah K bersamaan 2 pi A. Senarai alatan yang diperlukan dalam kaedah keberintangan geoelektrik. Yang pertama, klip buaya, elektrod, bateri 12 volt, pin penanda, ukur, pita pengukur, dan seterusnya. 2 set kabel pelbagai teras, wayar remote, dan akhir sekali ABEM terameter LS2. Dan jangan lupa GPS juga. Untuk susun atur peralatan bagi kaedah keberintangan geoelektrik menggunakan ABEM LS2 adalah seperti berikut. Pertama, ukur panjang garis survey menggunakan pita pengukur. Kedua, sebanyak 41 batang elektrod dicucuk pada tanah menggunakan tukul dengan sela jarak yang telah ditetapkan. Ketiga, kabel multitruss ditarik dan dibuka gulungannya mengikut garisan survey. Kemudian, satu klip buaya disambungkan pada setiap elektrod dan juga pada kabel multitruss yang telah dibuka gulungannya. Kecuali elektrod ke-21 disambungkan dengan 2 klip buaya. ABEM terameter LS2 disambungkan pada elektrod selector 464 dengan wayar penghubung. Seterusnya, wayar penghubung ditarik 90 darjah daripada garisan survey dan disambungkan dengan elektrod yang dicucuk pada tanah. Elektrod selector dan ABEM terameter LS2 disambungkan pada bateri 12V. Kedua-dua kabel multitruss disambungkan pada elektrod terselektor tersebut. ABEM terameter LS2 dihidupkan. Pertama sekali, hidupkan alat ABEM terameter LS2, pilih Source of Project dan buat project baru. Kemudian klik pada Create New Task, tetapkan input yang diperlukan, dan klik butang OK untuk pergi ke Receiver Setting. Pada Receiver Setting tab, tetapkan input yang diperlukan, klik butang Browse untuk pergi ke Transmitter Setting.
Pada transmitter setting, tetapkan input yang diperlukan. Pas itu, klik butang Browse untuk pergi ke IP Windows Setting dan tetapkan input yang diperlukan. Kemudian, klik butang Browse untuk pergi ke Borholog Setting dan tetapkan input yang diperlukan. Klik butang Browse sekali lagi dan pilihan untuk Load Setting, Save Setting, Delete Setting akan dipaparkan. Anda boleh mengklik butang OK untuk membuat New Station. Selepas itu, pilih jenis station dan klik butang OK sebanyak 3 kali. Setelah melakukan langkah-langkah ini, pengukuran akan dimulakan dengan segera. Untuk pemantauan, Anda boleh mengklik butang Browse untuk melihat hasil langsung keberintangan geoelektrik semasa pengukuran. Okey, so sekarang untuk pengukuran lepas setup dekat konsol tu, pengukuran keberintangan tanah ni biasanya guna setiap kali guna 4 elektrod saja. Ada 2 elektrod arus dan 2 elektrod keupayaan. So kat sini kita guna satu tata susunan pole dipole, yang mana satu elektrod arus tu remote yang tadi sudah tarik ke infinity sana, dan ada 3 lagi, satu arus dan 2 lagi keupayaan, elektrod keupayaan. So setiap kali pengukuran tu arus akan menyuntik dari arus elektrod dan nilai keupayaan itu akan beza dapat daripada potensi ni. Lepas satu pengukuran, kita akan pindah ke elektrod yang lain dan buatlah pengukuran yang sama. So arus menyuntik, keupayaan dapat. So kita sambunglah sampai ke hujung, dan last sekali kita akan dapat satu image 2 dimensi keberintangan elektrik, keberintangan geoelektrik. Data dari alat ABEM terameter LS2 dapat dipindahkan ke dalam komputer dengan menggunakan sambungan Wi-Fi. Pertama sekali, tekan butang menu pada alat ABEM LS2. Pergi ke instrumen dan tekan butang browse untuk pergi ke network mode. Di paparan network mode, pilih Wi-Fi access point dan catatkan maklumat seperti alamat IP alat. Sekarang, kita beralih ke komputer pula. Langkah pertama di komputer ialah install perisian LS2 box ke dalam komputer. Perisian ini boleh didapati dengan percuma di laman sesawang. Setelah anda install perisian LS2 box, tukar rangkaian internet kepada rangkaian alat ABEM LS2. Nama rangkaian tersebut boleh didapati di dalam menu pengguna alat ABEM LS2. Kata laluan adalah diperlukan dan ianya juga boleh didapati di dalam menu pengguna alat ABEM LS2. Setelah anda masuk ke perisian LS2 box, pada laju sebelah kiri, klik kanan tertikus pada LS Instrument dan pilih Connect to New Instrument. Masukkan alamat IP alat yang telah dicatat pada mula tadi dan kemudian pilih Connect. Setelah itu, klik pada instrumen yang baru disambungkan ini. Pilih Manage Project, kemudian pilih mana-mana projek yang telah dilakukan
tekan download, kemudian tekan close. Pada lajur kiri lagi, klik kanan tertikus pada project group, pilih project group dan namakan semula air. Kemudian, klik kanan tertikus pada fail yang baru dinamakan semula tadi dan pilih add project. Cari fail yang telah dimuat turun. Kemudian pilih fail pangkalan data dan tekan open. Seterusnya, klik kanan tertikus pada data ini, kemudian pilih export. Di paparan ini, anda perlu memilih sama ada ingin masukkan sekali data-data yang negatif ataupun tidak. Kemudian, tukarkan format data ini kepada format rest to the inverse. Setelah itu, pada pilihan IP window export option, tandakan pada export IP in millisec. Kemudian tekan export. Pilih tempat untuk save data ini, kemudian tekan save. Akhir sekali, buka folder untuk memeriksa output. Output ini kemudiannya akan dimasukkan ke dalam perisian rest to the inverse untuk pemprosesan hasil kajian keberintangan geoelektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen ini kita akan menelusuri beberapa contoh data bagi survei keberintangan geoelektrik yang telah dilakukan, diambil daripada kertas-kertas kajian yang terdahulu untuk tatapan semua. Dan seterusnya kita akan lihat bagaimana data keberintangan dikaji dan diinterpretasi melalui pendekatan-pendekatan yang bersesuaian mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sebelum data dapat diinterpretasi, kita perlu melihat bagaimana nilai keberintangan digunakan bagi mengkaji struktur tanah serta isi kandung yang terdapat di bawah tanah bersesuaian dengan objektif kajian. Nilai keberintangan bergantung kepada jenis-jenis bahan seperti yang kita boleh lihat berdasarkan jadual yang dipaparkan ini. Batuan granit sebagai contoh mempunyai nilai keberintangan yang amat tinggi berbanding dengan air laut yang mempunyai ciri nilai keberintangan yang amat rendah. Ini boleh dikaitkan dengan ciri batuan granit yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik, manakala air laut bertindak sebagai elektrolit yang mampu mengalirkan arus elektrik kerana terkandungnya bahan seperti sodium klorida sebagai contoh. Pengecasan pula ialah suatu elemen yang berlawanan bagi nilai keberintangan. Bahan bawah tanah bertindak umpama bateri yang menyimpan tenaga elektrik dan kemudiannya mengeluarkan semula untuk tempoh yang sementara sehingga tenaga yang disimpan tersebut habis. Nilai pengecasan diukur melalui survei pengkutuban teraruh atau lebih dikenali sebagai IP dengan cara merekod masa perebutan tenaga elektrik. Untuk memahami hasil data daripada survei keberintangan geoelektrik, beberapa elemen penting perlu kita kenal pasti. Elemen pertama yang kita boleh lihat di sini adalah skala keberintangan geoelektrik. Skala yang berwarna pelangi ini melambangkan nilai keberintangan di dalam peta kontur keberintangan sat permukaan di sebelah. Variasi warna menunjukkan julat nilai, bermula dengan warna merah yang menunjukkan nilai keberintangan tertinggi sehingga biru gelap yang menunjukkan nilai keberintangan terendah. Elemen kedua pula ialah skala kedalaman, boleh digunakan sebagai nisbah bagi jarak realiti yang sebenar. Sebagai contoh, 1 cm di dalam data ini bererti 20 meter di dunia yang sebenar. Garisan topografi pula sepanjang sempadan atas data ini melambangkan aras tanah dan bentuk muka bumi di kawasan kajian. Garisan kontur yang diwarnakan serta dilabel dengan nilai boleh membantu kita mengenal pasti nilai keberintangan pada sesuatu tempat itu dengan mudah.
Bulatan kontur yang semakin mengecil melambangkan nilai keberintangan yang tertumpu di kawasan tersebut. Elemen kelima dan keenam pula adalah jarak serta arah mata angin. Jarak dan arah mata angin dapat membantu kita memadankan data dengan peta muka bumi, terutamanya di peringkat pemprosesan data 3 dimensi nanti. Soalan: mengapa data survey keberintangan geoelektrik berbentuk corong bukan segi empat sama? Ini kerana konfigurasi survei keberintangan itu sendiri mempunyai kekangan dalam membentuk data yang menyeluruh bagi menghasilkan jumlah data yang sempadan dengan jarak survei yang dilakukan. Seperti yang kita boleh lihat dalam gambar rajah ini, titik nilai pertama direkodkan daripada dua titik pemancar di C1 dan C2 dan dua titik penerima di P1 dan P2. Stesen bacaan akan dipindahkan ke titik yang seterusnya bagi merekod nilai di titik yang lain, dan jarak antara titik pemancar dan titik penerima ini akan dibesarkan bagi merekod data yang lebih dalam. Oleh sebab itu, titik-titik nilai ini yang direkodkan daripada stesen-stesen disatukan di dalam sebuah data visual lalu membentuk sebuah corong dengan ketiadaan data di sebelah bawah, kiri dan kanan. Setelah asas keberintangan serta teknik pembacaan data dapat difahami, kita boleh pula melihat sampel-sampel data dari contoh-contoh kajian yang terdahulu yang membabitkan penggunaan kaedah survey keberintangan geoelektrik sebagai kaedah pilihan bagi menjalankan kerja pemantauan sat permukaan. Contoh pertama yang kita boleh lihat di sini ialah penggunaan survei keberintangan geoelektrik dalam usaha mengenal pasti lokasi air bawah tanah di kawasan zon retakan di batuan dasar. Seperti yang kita boleh lihat di sini, data menunjukkan nilai keberintangan yang tertumpu pada beberapa tempat, sebagai contohnya di kawasan yang berwarna merah di kiri peta dan di kawasan penumpuan kontur di bahagian kanan peta. Anomali yang terdapat di antara dua pusat tumpuan kontur ini boleh diinterpretasikan sebagai zon kekar bawah tanah, dan interpretasi ini boleh dikaitkan dengan pemerhatian secara langsung di kawasan berkenaan. Contoh kedua di sini adalah kajian pengesanan terowong dengan menggunakan kaedah survei keberintangan geoelektrik. Tumpuan kontur yang berwarna biru gelap di kawasan tengah peta melambangkan nilai keberintangan yang sangat rendah di kawasan berkenaan. Nilai keberintangan yang rendah boleh dikaitkan dengan ruang cavity yang terdapat di sat permukaan, tetapi interpretasi terhadap data perlu dikukuhkan lagi dengan bukti-bukti dari pemerhatian secara langsung di kawasan kajian. Sebagai contoh, dalam data ini terdapat kawasan lembah dan struktur unit di atas tanah. Dalam contoh yang ketiga ini, kita boleh lihat bagaimana kaedah digunakan bagi mengenal pasti kedalaman tanah yang telah dicemari oleh bahan larut lesap. Berdasarkan gambar rajah ini, kita boleh lihat bagaimana lapisan tanah di bahagian atas menunjukkan nilai keberintangan yang tinggi dek kerana bahan larut lesap yang telah mencemari kebanyakan lapisan di atas. Struktur lempung di bahagian bawah dapat dibuktikan oleh bacaan nilai keberintangan yang rendah menghasilkan warna hijau, yang bermaksud nilai keberintangan di kawasan tersebut adalah antara 0.398 ohm sehingga 1.70 ohm. Contoh kajian yang keempat pula menunjukkan data daripada survei keberintangan geoelektrik yang dijalankan bagi membuat kajian di kawasan cerun. Pemerhatian dari kawasan lapangan seperti tanah lembap di kaki cenderam dan kawasan sembulan luar biasa di permukaan cerun membuktikan bahawa cerun ini mempunyai masalah
dan langkah intervensi harus diambil dengan segera. Gambar rajah ini menunjukkan bagaimana kawasan tanah runtuh menunjukkan nilai keberintangan yang agak rendah berbanding dengan nilai keberintangan di tanah yang berhampiran. Tumpuan kontur yang berwarna biru ini menunjukkan ruang yang mengandung kandungan air yang agak tinggi kerana air mempunyai sifat keberintangan yang rendah. Ruang yang mempunyai kandungan air yang tinggi berisiko menjadi punca tanah mendap pada masa hadapan. Melalui data ini, kita dapat mengenal pasti titik-titik di cerun yang mempunyai risiko untuk berlakunya kejadian tanah runtuh dan seterusnya langkah pencegahan awal dapat diambil. Ini adalah salah satu contoh lain yang melibatkan penggunaan kaedah survei keberintangan geoelektrik dalam mengesan pencemaran bahan larut lesap. Bacaan nilai anomali di lapisan tanah atas menunjukkan kemungkinan bahan larut lesap yang telah meresap ke dalam tanah dengan kedalaman pencemaran dianggarkan sedalam 15 meter. Bacaan nilai yang lebih tinggi di kedalaman yang lebih dalam boleh ditafsirkan sebagai batuan dasar, sama ada batuan igneous atau batuan metamorf. Bagi menguatkan lagi hasil kajian, pemerhatian di lapangan dapat membuktikan bahawa terdapatnya bahan larut lesap yang berpunca daripada kesan tapak pembuangan sampah yang berdekatan dan tumpukan air yang tercemar di atas tanah dapat dilihat secara jelas. Your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed. Your mother's telling stories about you on a T-ball team. You tell me about your past, thinking your future was me. And I know it's long gone and there was nothing else I could do. And I forget about you long enough to forget what I needed to. In the middle of the night, we danced around the kitchen in the refrigerator light. Down the stairs, I was there, I remember it all too well, yeah. Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much, and maybe this thing was a masterpiece. Before you tore it all up, running scared, I was there, I remember it all too well. Hey, you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. I'm a crumpled up piece of paper lying here, 'cause I remember it all.